الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Muka surat 79 atas kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Baqarah ayat 177. Dan yang baik ialah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan firman-Nya lagi, zalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Al-Hajj ayat 6 dan 7. Demikianlah yang sesungguhnya Allah itu yang sebenarnya, dan ia bisa menghidupkan orang yang mati, bahwasanya ia kuasa membuat sesuatu, dan sungguhnya kiamat itu pasti datang, tiada ragu lagi, dan sungguhnya Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang dalam kubur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bimaradih walillahil hamdu billahi taufiq. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat meneruskan lagi kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati dan diberkati serta diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita sama-sama memahami apa yang kita bicarakan pada malam ini, dan insya-Allah dapat kita menerapkan dalam kehidupan kita dan meyakinkan lagi keimanan kita tentang hari akhirat. Ya. Telah kita bicarakan tentang hari akhirat itu beberapa minggu yang lalu, sehingga hari ini, sehingga malam ini masih belum habis lagi. Ya. Yang mana kita telah ceritakan tentang bagaimana kubur, ya, siap, dan soal munkar nakir, termasuk juga timbangan amal, ya, berhimpun di padang mahsyar, timbangan amal, hisab pada hari akhirat, dan titian shiratal mustaqim. Termasuk juga kita bicarakan dulu bahawa tentang neraka, sifat-sifat neraka dan ahli-ahli neraka, dan juga malam berikutnya kita tentang syurga dan ahli syurga. Dan pada minggu yang sudah kita bicarakan tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ya. Pada malam ini insya-Allah kita sambung. Boleh habis ke tak boleh habis, panjang juga. Tengoklah dekat mana yang diizinkan waktu pada kita, maka kita cuba tengoklah. Masih lagi dalam membicarakan tentang hari akhirat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan firman-Nya, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Sambungan ataupun tengahan ayat daripada laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir
wa malaikati wa kitabi wan nabiyyin dan seterusnya. Dan yang baik ialah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi ayat ini menceritakan tentang bahawa kehidupan kita sebagai seorang umat Islam dan orang mukmin melakukan kebajikan, khususnya solat. Tidaklah dikatakan kebajikan itu bahawa hanya kamu berpaling muka kamu ke arah masyriq dan maghrib untuknya solat. Tetapi kebajikan ataupun kebaikan itu ialah mereka yang beriman dengan Allah, dengan akhirat, dan beriman juga kepada malaikat dan kitab dan nabi-nabi, dan membelanjakan harta kepada yang dikasihi, ya. Jadi itu di antara ayat yang kita sebutkan ini berhubung dengan masih lagi mempercayai tentang hari akhirat. Kenapa solat ataupun sembahyang yang kita solat, yang sembahyang itu ialah merupakan rukun-rukun iman, dan man amana billahi wal yawmil akhir ini rukun solat dan kita rukun Islam, iaitu kita tegakkan Islam kita tu dengan rukun-rukunnya, maknanya ada tiangnya, ada dindingnya, ada bumbungnya. Maka keteguhan kepada Islam itu ialah iman, iaitu di antaranya ialah beriman kepada Allah dan juga akhirat, termasuk malaikat, kitab, nabi, dan juga berbuat baik ataupun memberikan, mengeluarkan harta-harta yang kita sayang kepada kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin terusnya. Ini merupakan pengisian kepada Islam dan iman kita itu. Maknanya untuk apa kita isikan Islam dan iman itu ialah sebagai bekalan untuk hari akhirat. Kenapa? Hari akhirat itu merupakan hari yang bakal kita tempuhi, bakal kita jalani, kita pergi dengan sepatutnya membawa bekal. Maka bekalan-bekalan yang harus kita ada di antaranya, yang pertama sekali, tiket yang utama sekali ialah tiket Islam dan iman. Tiket yang perlu kita bawa, yang membolehkan kita berada di hari akhirat dan keadaan yang selesa ialah Islam dan iman. Kemudian Islam dan iman itu tidaklah sempurna ataupun lengkap, melainkan kita beriman pula selain pada rukun-rukun iman yang lain, kita juga mengeluarkan harta-harta kepada yang kita kasihi, iaitu kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ya. Kemudian ayat itu lagi dikatakan menunaikan janji, ya. Kemudian memaafkan, bersabar di atas kesusahan dan kepayahan, ya. Itu di antara pengisian-pengisian sebagai seorang muslim dan mukmin. Untuk apa? Untuk bekalan kita menuju akhirat. Kita harus faham, ingat bahawa hari akhirat bukanlah hari sekadar tempat untuk kita melancung, berjalan, tengok-tengok, tetapi hari ataupun masa ataupun negeri yang bakal kita duduk di sana selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Berarti kata, kalaulah kita tanpa ada bekalan, kalau di dunia ni, kalau kita pergi ke tempat tak ada bekalan, kita jadi orang yang susah, orang yang miskin. Miskin di dunia. Masih lagi orang kata apa, ada lagi lah. Paling-paling tak ada ayat-ayat sejuk pun masih ada lagi. Tapi kalau miskin di akhirat, tanpa bekalan, tanpa persiapan, persediaan, maka di manakah tempat kita? Ya, di manakah tempat kita dan menghadapi kehidupan akhirat yang begitu panjang, yang begitu lama. Ya? Sedangkan matlamat tuju kita tak lain daripada dua tempat, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Kalau orang yang ada bekalan yang baik, yang elok, maka tempat sampainya, tempat tujunya ialah ke syurga. Tetapi orang yang tidak ada bekalan, tidak ada persiapan, tidak ada untuk dibawa ke sana sebagai barang tukaran. Karena di dunia ni kita kan barang tukaran kita duit ringgit. Tetapi barang tukaran kita di akhirat ialah pahala. Mana duit laku di dunia, pahala tak laku di dunia. Duit tak laku di akhirat, tapi pahala laku di akhirat. Kalau gitu, untuk di dunia kita cari duit.
Kenapa? Ia berguna dan laku di dunia. Tapi di dunia pahala tak siapa nak beli ya, harga pahala kita kan. Hang tolong buat pahala kat aku ataupun hang tu mai jual kat aku pahala hang, tak ada siapa nak beli. Aku ada pahala banyak, siapa nak beli? Tak ada siapa nak beli. Sebab apa? Di dunia pahala tak ada harga. Tapi harga dia ialah di dunia ialah harganya duit ringgit dan di akhirat harganya ialah pahala. Kalau begitu nak duit ringgit pun di dunia dan nak pahala pun di dunia. Bukanlah maknanya kita nak duit ringgit harta benda buat di dunia, di akhirat pahala kita buat di akhirat. Tak ada. Di akhirat ialah tempat kita hanya wa inna ma yuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja akan disempurnakan balasan kamu tu pada hari kiamat. Maknanya apa yang kita buat pada hari ini dapat apa tak dapat apa, maka di sana esok baru kita tahu nampak dapat apa tak dapat apa. Kalau gitu apa yang disebutkan dalam ayat walakinnal birra ni, mana daripada awal ayat sehingga ke akhir ayat merupakan bekalan-bekalan sebagai orang mukmin, bekalan-bekalan sebagai orang Islam untuk menuju ke negeri akhirat. Tanpa bekalan-bekalan ini maka miskinlah kita, ataupun lebih-lebih lagi dikatakan apa sana jadi muflislah kita di akhirat. Na'udzubillah. Baiklah, kita tak perlu nak cakap banyak-banyak lah itu. Cuma kita faham bahawa ini ialah hidup kita di dunia sebagai buat bekalan untuk akhirat. Dan firman-Nya lagi zalika bi anna Allah huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ini pun juga tentang kita katakan komponen-komponen hari akhirat juga, yang mana menceritakan tentang hidup dan mati kita. Kemudian berhubung dengan hari akhirat yang akan berlaku ataupun hari kiamat yang akan berlaku, yang mana di antaranya ialah dibangkitkan daripada kubur. Jadi semuanya ini merupakan peringatan-peringatan Allah yang menandakan, yang membuktikan bahawa Allah tu kasih, sayang kepada kita. Maka diperingatkan kita seawal mungkin, iaitu di waktu mana? Waktu kita masih di dunia ni. Kenapa? Inilah peringatan supaya kita buat persiapan bahawa kita di sana esok. Pertama sekali dia kata zalika bi anna Allah huwal haq. Demikianlah yang sungguhnya Allah itu yang sebenar-benarnya. Ya, sebenar-benar maknanya yang sebenar-benar berhak yang kita sembah ialah Allah Ta'ala, ialah Tuhan Allah itu, ya. Maknanya untuk sembah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, itu makna yang sebenar-benar berhak disembah ialah Allah Ta'ala. Ini sembah di mana? Di dunia lah. Tempat kita nak sembah ni di dunia lah. Itulah tempat sembahan yang sebenar-benar. Yang lain itu kalau ada orang menyembah selain daripada Allah Ta'ala, berarti dia syirik. Dan sembahan itu merupakan sembahan-sembahan yang palsu, sembahan-sembahan yang tak tepat pada tempatnya. Jadi demikianlah yang sungguhnya Allah itu yang sebenarnya. Wa annahu yuhyil mauta, dan ia bisa cakap Indonesia lah, dia boleh menghidupkan orang yang mati. Maknanya orang yang mati, kita kata fahaman orang yang kata mati habis cerita. Tapi Allah Ta'ala menceritakan bahawa dia akan menghidupkan balik orang yang mati. Mana kita mati akan hidup balik. Mungkin fahaman kita mati dihidup balik bukanlah satu perkara yang kita kata perkara yang seronok. Tetapi hidup balik itu hidup di akhirat, bukan hidup di dunia. Kalau hidup di dunia ni, maknanya mungkin kita kata, alhamdulillah lah aku dulu mati ni buat Tuhan bagi hidup. Boleh hidup balik di dunia. Bukan hidup di dunia. Tetapi hidup itu ialah hidup di akhirat. Maka sangat berbezalah kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia
yang beramal tanpa balasan apa-apa. Tetapi kehidupan di akhirat tanpa beramal akan ada balasannya. Inilah kehidupan yang berbeza. Maknanya ruang untuk kita beramal, masa untuk kita beramal di dunia walaupun tak ada balasan. Tapi bila sampai ke akhirat, di sana tak ada amalan lagi dah. Amalan dah tak ada, stop, berhenti. Nak buat baik pun tak dah, nak buat jahat pun tak dah. Pada ketika itu akaun dah tutup. Maka bila dibuka, dikira, waktu itu kita tanpa amalan apa-apa, kita akan mendapat balasan. Itu. Jadi maknanya bisa menghidupkan orang mati, mana menghidupkan kita dah mati, dia hidup balik. Bukan hidup yang menggembirakan, tapi hidup yang akan menerima balasan daripada Allah Ta'ala, balasan akhirat. Sama ada baik, alhamdulillah, baiknya. Kalau buruk pun tidak ada ruang, peluang untuk kita nak cover balik, nak cover balik, nak buat baik balik, tak ada lah. Sebab apa? Itu dunia saja yang boleh kita buat. Ya? Walaupun kita memang dalam ayat-ayat Quran banyak tempat menyatakan tentang minta manusia ni minta nak buat balik, nak balik ke dunia, nak buat amal. Nak buat balik di mana? Nak beriman kepada Quran. Kami tak mau nak berdusta lah Quran dah. Tapi kesuruhan jawab oleh itu semua kata-kata saja. Ya. Pertama sekali perkara itu tak akan terjadi. Yang keduanya, kalau terjadi pun manusia tak akan balik buat amal. Yang biasa buat maksiat, duk maksiat itulah. Yang biasa mendusta, duk mendusta itulah. Ini maknanya permintaan itu hanyalah satu permintaan yang biasalah. Manusia ni biasa pembohong. Depan Allah Ta'ala esok pun dia nak bohong juga. Bagilah kami balik, kami nak buat amal soleh. Bagilah kami balik, kami tak mahu nak dusta dah ayat-ayat engkau. Banyak ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang manusia harap nak balik. Tapi pengharapan yang tak mungkin berlaku. Tak mungkin berlaku. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya ia kuasa membuat satu. Maknanya apa-apa yang kita rasa pelik, ganjil, luar biasa di dunia ni, maknanya pada Allah Ta'ala boleh saja buat berlaku itu. Ia maknanya kita juga mengingatkan kita bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa dan menakutkan kita, membimbangkan kita. Tuhan nak buat apa dekat kita, kita pun tak tahu. Pasal apa? Di sana tempat balasan. Jadi Tuhan nak buat apa? Kita pun tak tahu. Jadi maknanya bahawa ia kuasa membuat sesuatu, Allah Ta'ala boleh nak buat apa-apa pun. Pun juga satu perkara yang menakutkan kita bahawa tidak ada siapa yang nak menghalang kalau apa yang Allah Ta'ala tentukan. Dan tidak ada siapa yang boleh meminta kalau Allah Ta'ala nak menghalang benda itu. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha. Dan sungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Walaupun beribu-ribu tahun orang menunggu hari kiamat, tak datang-datang juga. Sedangkan yang pastinya kiamat itu pasti datang. Mungkin kita tak bertemu dengan kiamat yang sebenar-benarnya kiamat. Kiamat yang katakan iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini goncangkan dengan sebagai goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan keluarlah habis semua isi-isi bumi ini. Itu kiamat sebenar-benar. Tapi harus kita faham, semuanya kiamat itu pasti datang. Kiamat yang datang pada diri masing-masing. Mana? Pada diri kita ni akan datang satu kiamat. Kiamat apa? Mati. Maka itulah kiamat untuk kita. Kiamat yang untuk kita tak bertemu. Mungkin kiamat 1000 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, tak tahu. Tapi kita mati itulah kiamat. Maknanya jauh kah? Tak jauh lah. Tak jauh lah. Kita bukan nak hidup 4000 tahun, 2000 tahun. Kan? Kehidupan kita ni paling banyak 100 tahun. Lama ke 100 tahun? Tak banyak lah. Tak lama lah. Kalau gitu, sungguhnya kiamat itu pasti datang, juga memberi satu ketakutan, kebimbangan kepada kita, bahawa apabila dia datang, maka macam kita sebut tadilah,
terputuslah segala amalan kita, nak buat baik ke, buat jahat ke, tak ada apa dah. Cuma kita hanya nak menunggu balasan daripada Allah SWT semata-mata. Tu. Jadi maknanya bila sebut kata kiamat, takutlah kita. Takut. Mati, takut. Orang-orang yang cukup bekalan memang tak takut mati, pasal dia dah rasa cukup. Kita ni yang takut mati pasal kita rasa bekalan kita tak cukup. Kalau dah berasa tak cukup tu baguslah tu. Buatlah bagi cukup. Janganlah berasa tak cukup tapi tak buat apa juga. Duk tak ada cukup situ. Dia kata takut mati. Takut mati, takut pasal apa? Bekalan tak ada lagi. Buat tak? Tak juga. Tu hidup lagi lama lagi banyak dosa, lagi banyak lagi lama lagi banyak dosa. Kita harap biarlah panjang umur, tapi dengan panjang umur itu kita dapat menambahkan lagi bekalan kita, ketakwaan kita, dan mengurangkan lagi kejahatan-kejahatan terhadap maksiat dosa kita. Itu yang pasti kita ingat tentang mati. Walaupun kita kata nak panjang umur, bagus, panjang umur bagus. Tapi kalau panjang umur pun duk jadi orang kata apa? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Jadi kalau kami panjangkan umur kami kembalikan seperti semula jadinya. Tidakkah kamu berfikir? Karena semula jadi itu maksudnya waktu kanak-kanak kemarin pakai pampers. Pakai pampers. Bila dah mai tua sikit, dah tua ni, pakai pampers juga orangnya. Pakai pampers juga. Kan? Waktu budak-budak dulu pakai naik kereta sorong, kan? Mak ke kakak duk mengasuh kita pakai kereta sorong. Rupanya bila mai tua-tua naik kereta sorong juga. Itu maknanya wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Kamu tak fikir ke? Maknanya kalau duk pakai pampers tu apa dah? Nak sembahyang ah? Naik kereta sorong tu kuat lagi ke sembahyang? Allahu akbar. Mana afala yaqilun, tak fikir ke? Mana sebelum sampai nu'ammirhu nunakisu tu kita buatlah. Kenapa nak buat ibadat ni waktu sihat, waktu kuat, waktu muda. Bila dah mai tua tak usah cakap lah. Rajin pun, kalau nak rajin pun tak nak rajin lah. Kan? Kalau itu fikir-fikirlah. Yang Allah Ta'ala kata betul lah. Bila dia, kalau kami panjangkan umur kamu, maka kami balikkan seperti semula. Mana balik tu macam kedok kata lah. Allah ni tak pakai pampers lah. Tapi kalau Tuhan panjang lagi umur, duk pakai pampers lah. Kan? Kata sorong pun tak naik kata sorong, tapi dah panjang umur panjang, lama dah tak naik kata sorong, kan? Naik kata usung tu habis sudah. La raiba fiha, mana tidak ragu-ragu lagi, tak sadar ragu-ragulah. Ada ke tak ada ke, bila ke, tak sampai lah. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan sungguhnya Tuhan akan membangkitkan orang-orang dalam kubur. Ya? Pelik ke? Tak pelik. Allah Ta'ala boleh bangkitkan orang daripada kubur. Maknanya bangkit buat apa? Bangkit buat apa? Bukan nak balik kampung, bukan nak balik rumah. Nak pergi padang mahsyar. Di mana padang mahsyar? Dulu kita sebut dah dulu di Syria. Tak apa, di mana itu tak penting. Ya? Kenapa? Yang pastinya bagaimana kita nak mendatangi diri kita ke padang mahsyar dalam keadaan macam mana? Kenapa? Allah Ta'ala sebutkan bahawa yang beriman tu mudah saja. Tak ada masalah jauh ataupun payah. Mudah saja. Tapi kalau yang tak beriman tu susah dan payahlah. Berjalan macam mana? Dengan kaki. Kalau hari ni pun berjalan kaki pun kita gaduh sakit lutut lah, sakit apa lah. Tapi Allah Ta'ala memperjalankan kita dengan muka. Allahu Akbar. Nak bayangkan macam dalam muka. Sakit boleh main sikit-sikit ya. Allah tak tahu macam mana. Itu pun sudah menunjukkan bahawa itu ya, permulaan kita mati kemarin masuk dalam kubur tu, itulah permulaan yang akan datang seterusnya. Surah Al-Hajj ayat 6-7. Dalam ayat-ayat ini dinyatakan dengan jelas bahawa setiap orang akan mati, mana
kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang tu semua akan mati. Atau Sadok kata macam mana lah, makan ubat ke, jaga kesihatan ke, sampai masa mati. Ya, nah, sampai masa mati. Bahawa hari kiamat akan datang, pasti juga datang. Sama ada kiamat yang sebenar-benar ataupun kiamat yang diri kita sendiri, ya, nah, itu mati. Dan bahwasanya Allah Ta'ala akan menghidupkan kembali orang-orang yang mati itu, maksudnya Tuhan nak bagi hidup balik, boleh tak? Boleh. Pasal apa bagi hidup? Sebab balasannya kalau orang mati, hang balas apa? Tak tahu apa lah. Kita dah mati, orang cincang, tahu tak? Tahu apa? Hang mati, orang bakar, tahu apa? Tak. Ayam kita potong 18 ke 20, kan dia tahu apa, saya dah mati kan. Nak bagi sakit dia hidup. Tapi itu Allah Ta'ala menghidupkan balik. Pasal apa nak bagi balasan? Balasan apa? Mungkin balasan nikmat. Kalau dah mati tahu nikmat apa? Dah mati, nikmat apa dapat? Kan? Tak dapat apa, tak tahu rasa apa. Seronok tapi mati, tak seronok. Begitu juga kalau mati, azab apa? Nak takik ke, nak bakar ke, nak rebus ke, apa pun tak rasa apa. Pasal mati. Kalau itu Allah Ta'ala hidupkan balik untuk dirasakan. Rasa apa? Rasa nikmat. Rasa apa? Rasa azab. Tu. Jadi apabila itu yang disebutkan, bahwasanya Allah Ta'ala akan menghidupkan kembali ke orang yang mati, juga menimbulkan rasa takut pada kita bahawa kalau gitu, hidup balik. Alhamdulillah kalau hidup balik dapat nikmat. Tapi apa kata kalau hidup balik tapi dapat azab. Jadi menimbulkan rasa ketakutan, kebimbangan, maka kita buatlah persiapan apa yang sepatutnya kita buat untuk menghadapi hidup kembali di akhirat kelak. InsyaAllah. Bapa, kita yang diberi hidup ni merupakan satu peluang. Peluang tu apa? Peluang untuk menambahkan pahala, peluang untuk mengurangkan seksa ataupun maksiat. Janganlah panjang umur tapi tak berguna apa. Tak menambahkan panjang umur tapi tak menambahkan pahala. Panjang umur menambahkan dosa. Tak guna. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala hidupkan kita dan kita buatlah ambillah kesempatan hidup itu untuk menambahkan pahala dan mengurangkan dosa. Kemudian Tuhan berfirman lagi, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik walaupun sekecil biji sawi. Cukuplah kata biji sawi itu, cukuplah, fahamlah. Mana kecil lagi pun ada kan. Tapi kepada biji sawi itu maknanya boleh nampak. Kalau kecil lagi besar tungau tak nampak. Kan? Kecil biji sawi. Nescaya ia akan melihat pahalanya. Yang sikit itu pun kita tengok, ini dia pahala dia. Ini dia pahala dia. Bukan kita tengok nampak perbuatan saja, tapi pahala. Pasal apa? Buat baik. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar biji sawi, kita pun tak tahu sekali-sekali kita buat dosa besar mana. Sekali-sekali kita buat ibadat besar mana pahala dia, tak tahu. Begitu juga sekali-sekali kita buat maksiat banyak besar mana dosa dia, kita pun tak tahu. Kalau nampak aku buat dosa kecil besar cok kodok kan. Ataupun dia buat besar, besar. Allah ni kecil ke besar kita tak tahu macam mana. Tapi apabila di sana nescaya ia akan lihat akibatnya. Mana kalau tadi lihat pahalanya, yang jahat lihat akibatnya. Yang tu saja pun sudah cukup untuk kita nak merasakan azab daripada Allah ataupun rasa nikmat daripada Allah Ta'ala. Apabila Allah memperlihatkan kebajikan yang kita buat walaupun sikit, kita akan seronok. Pasal apa? Allah Ta'ala bagi nikmat dengan melihat. Begitu juga dengan melihat kejahatan kita, maksiat kita. Juga itu pun merupakan sebahagian daripada balasan ataupun
seksa yang terasa. Kerana pasal apa? Sebab di situ kita baru penyesalan, baru timbul penyesalan. Ni bukan masuk neraka lagi. Tak masuk neraka lagi. Timbul penyesalan. Penyesalan apa? Bagi orang yang buat kebajikan, menyesal. Orang yang buat kebajikan menyesal. Allah, aku buat itu sikit, aku derma sekupang, pahala tu dia. Kalaulah aku derma RM1 itu, contoh kan, maka dia merasa Allah menyesal lah, bukan tak ada duit ada, tapi aku bagi sekupang. Menyesal buat kebajikan sikit. Yang buat maksiat pun begitu juga. Dia mau menyesal ke, Allah, aku buat bukan banyak pun, sikit saja. Sikit je. Yang tu pun ada dosa banyak ni. Banyak mana tu? Nampaklah api dia tu. Nampaklah kepanasan dia tu. Kalau aku buat banyak kena, tak kata tengoklah. Ni buat sikit pun kena juga no. Menyesal tengok. Kalau aku tak buat pun tak apa. Menyesal. Mana ini akan yaumut taghabun, hari yang kita menyesal di atas perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita, yang mana hak buat baik menyesal pasal buat baik sikit, hak yang jahat pun menyesal pasal apa? Sikit aja. Kalau kau buat banyak tu patutlah ni sikit pun kena juga, kena. Dia menyesal nah. Jadi makna inilah yang dikatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, juga menimbulkan rasa takut pada diri kita. Nak buat pahala, buatlah bagi banyak-banyak. Nak buat dosa, sikit pun jangan buat. Allah ni kata apa dah? Buat baik berpada-pada, buat jahat dengan sekali. Dia ubah dia. Buat baik jangan sekali, buat jahat biar pada-pada. Dia kata. Dia ubah lagi nah. Ini buat baik berpada-pada. Maksudnya kita buat baik memang betul juga tu pun. Mana berpada-pada tu baik-baik juga. Sebab dalam ayat Quran pun dia sebut dalam buku ni pun dia sebut bahawa dalam ayat Quran tu mana jangan kita marah seseorang itu sehingga marah sungguh-sungguh, boleh jadi dia satu hari akan jadi kawan kamu yang baik. Dan jangan kamu terlalu sayang pada seorang itu, kadang-kadang mungkin satu hari dia akan jadi musuh kamu yang cukup ketat. Jadi maknanya dalam Quran pun sebut mana berpada-pada ataupun kita kata wasatiyah, kesederhanaan itu lebih baik. Jadi dalam hal ini tengoklah, maksudnya sepatutnya kita buat baik tu bukan pada-pada. Buat baik kalau boleh apa yang termampu buatlah sungguh-sungguh. Buat jahat bukan kata betul ya, jangan sekali. Mana bukan yang sekali itu bukan buat 2-3 kali. Jangan sekali pun jangan. Pasal apa? Tadilah. Kalau kita buat sebesar biji sawi pun nescaya akan kita lihat, cubalah kita bayangkan. Tapi itu kita ni perlu muhasabah nah. Kita perlu muhasabah. Muhasabah apa? Pada hari ini aku buat baik banyak mana? Daripada pagi bangkit tidur sampai pukul pagi, sampai tengah hari, sampai pergi market, sampai balik, sampai petang pergi mana-mana pula. Kemudian aku buat jahat, buat maksiat banyak mana hari ni. Bila cek balik, saya rasa markah hak pergi market tadi pun banyak tu. Bukan besar biji sawi besar biji apa tak tahulah. Hak pergi market tadi tu. Pasal apa? Allah. Tengok tu, tengok ni. Kan Allah. Maknanya bila kita muhasabah, mana yang patut kita istighfar lah, memang mana patut kita bertaubat lah, supaya apa benda-benda yang macam tu akan apa ni kata dia tulis tu sebelum dia nak tulis tu dia biar pergi ruang lo. Kalau dia nak bertaubat bukan dia tak tulis. Kalau tak taubat ke tulis. Maknanya kita harap kita ada muhasabah tentang apa yang kita buat sehari demi sehari tu, no? Teranglah menurut ayat ini akan diadakan perhitungan dan hisab
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yang buat baik walaupun sikit akan tengok. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Buat sikit pun akan kita tengok. Akan dihisap dosa dan pahala. Maknanya ada markah dia. Markah kebaikan, markah kejahatan. Dan akan dilihat akibat pekerjaan itu. Mana pekerjaan kita buat tu kita nampak akibat dia. Akibat apa? Buruk dan baiknya. Yang buruk ni dia akibat dia. Nampak dah. Benda ni walaupun tak kenal lagi tapi kalau dah nampak dah. Kalau yang seronok tu walaupun tak dapat lagi seronok dah kan. Kita nak dapat hadiah, tahu dah. Aku dapat nombor 1. Syok lah. Walaupun tak dapat lagi seronok dah. Kan? Maknanya kita tahu dah seronok dah. Pasal apa? Tahu dah tengok. Dapat nombor 1 hadiah dah begini ni. Kemudian begitu juga dengan buat jahat. Walaupun tak kenal lagi balasan. Tapi dah tahu dah. Kalau macam ni tak ada pun 2-3 bulan punya penjara ni. Hati dah rasa tak seronok dah. Duka cita dah. Pasal apa? Hanya tahu. Ni pun begitu juga bila kita tengok aja. Walaupun belum sampai balasan tu sama ada nikmat ataupun azab. Tengok itu saja pun sudah. Kalau yang nikmat rasa cukup nikmat dah. Dan kalau yang azab pun rasa terazab, terseksa dah. Kalau istilah kita lah ni tak lalu makan dah. Ya, banyak. Jadi sikit lagi. Dan firman Tuhan lagi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Surah Al-Kahfi ayat 49. Dan diletakkan kitab catatan amal. Maknanya kita kena yakin juga sebahagian daripada komponen hari akhirat itu ialah ada catatan amal. Amalan kita akan dicatat. Dan di akhirat itu akan diterbangkan mari kepada Tuhan dia. Dia tak pergi kat orang lain. Orang lain tak ambil surat orang lain. Dia ambil surat dia ya. Dan letakkan kitab catatan amal. Maka orang-orang yang berdosa mengeluh ketakutan sambil berkata, aduhai, kitab apakah ni? Tidak terkecuali kecil besar ada dalamnya. Hak kecil pun dia tulis, hak besar dia tulis. Hak kita ni kadang-kadang di dunia ni ada juga orang kata terlepas pandang. Tak tulis. Tak tulis. Kadang-kadang hak kecil pun tak tulis, hak besar pun terlepas pandang tak tulis. Tapi itu yang kata malaikat yang Allah Ta'ala wakilkan sebagai menjaga kita ni. Malaikat yang tak derhaka kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala perintah, dia buat kerja. Cukup sempurna, cukup detail. Mana yang kecil kan, yang besar kan, semua dia tulis. Jadi nak tipu siapa lagi? Tak boleh tipu kan? Tiada terkecuali kecil besar. Ada dalamnya. Dan Tuhanmu tidak merugikan seorang jua pun. Ya? Mana Allah Ta'ala tu sebenarnya lebih tahu daripada raqib dan atid. Kalau sekiranya tak ada raqib dan atid pun Tuhan boleh mengkelaskan kebaikan kita banyak ni. Yang dosa kecil, dosa besar kita banyak ni. Pahala kecil, pahala besar kita banyak ni. Tuhan boleh mengkelaskan. Tapi sebagai membuktikan keadilan Allah SWT, Allah Ta'ala siapkan wakil. Ya, sediakan wakil untuk mencatat amalan. Yang mana kita di akhirat itu tak ada alasan. Kata, mana aku ada buat? Kami tak buat pun. Malaikat itu ada biasa. Dan sebahagian daripada yang perlu kita imani ialah ada malaikat raqib dan atid. Setiap orang ada raqib dan atidnya pencatat. Jadi maknanya tidaklah alasan untuk kita mengatakan aku buat ni tak ada orang tengok. Kita nak buat maksiat tengok, ni ada orang. Jom kita pergi tanah orang. Di Malaysia ni tak boleh orang kenal. Jom kita pergi luar negeri, orang tak kenal. Dia terlupa. Itu yang kata terlupa keimanan kita dengan malaikat. Bahawa malaikat Allah Ta'ala tu sentiasa saja berada di samping kita. Hang pergilah negeri mana, negeri Malaysia ke,
Filipina ke, Jepun ke, kononnya apa nama, kita kata apa nama, malaikat tak tahu, dah. Dia tahu. Kalau gitu, tang mana kita nak menyorok? Tang mana kita nak menyembunyi? Tak boleh. Jadi situlah salah satu daripada rukun iman yang perlu kita imani, bahawa kalaulah kita yakin tentang dua malaikat yang ada ini pun sudah cukup untuk kita nak jadi orang yang baik, dan tak sanggup untuk nak jadi orang yang jahat. Pasal apa? Malaikat dia ikut. Orang lain tak ada lah. Pegawai-pegawai lain hari Ahad dia cuti. Pukul 5 dia balik. Tapi malaikat ni dia tak ada cuti. Hari apa pun tak cuti. Hari Ahad pun dia tak, pukul 5 pun dia tak balik. Sentiasa ada. Jangan buat macam Cina. Cina ni dia ingat malaikat ni macam ni, pukul 12 dia cuti pergi makan. Habis tu depa Cina ni bila nak tanam mayat dia bawa pukul 12 tengah hari. Orang tanya pasal apa mayat bawa pukul 12 tengah, nanti petang-petang redup sikit. 2 jam 12 punya jam dia orang itu jaga kuburnya pergi makan. Cepat-cepat kita tanam, dia balik mai tengok-tengok. Okey, tak ada baru. Dia pun tutup buku, tak ada barunya. Mana dari konsepnya ada percaya kepada malaikat tu ada. Cuma tak kena gaya ya. Maknanya jaga kubur tu dia tahu muka nakal lah. Yang mencatat tu maknanya waktu tu tengok dia pergi makan. Malaikat makan. Apakah kita macam tu rasa malaikat tak ada? Di Malaysia malaikat buat maksiat tak boleh lah. Orang Arab pun apa ke? Orang Arab dia tak buat maksiat di Mekah. Dia tahu. Dia nak buat maksiat macam mana? Dia naik kapal terbang, dia pergi ke lain. Dia naik tu pakai jubah cantik lah dengan eagle semua cukup. Sampai atas kapal terbang, tukar eagle, dia pakai kot. Turun di Filipina, Mak Saleh lawa. Seolah-olah macam di Filipina tu Tuhan tak ada, di sini Filipina tu malaikat pun tak ada. Buatlah apa-apa. Balik ni naik kapal terbang, tukar pula pakai jubah balik, pakai eagle, turun. Assalamualaikum. Buat macam Arab. Dia jangan kata Arab tu semua baik. Arab pun apa-apa lah. Kan? Maknanya, kalau kita ada konsep beriman kepada malaikat, maka yakinlah bahawa malaikat Allah Ta'ala tak pernah tidur. Tak pernah lalai daripada tugasnya yang Allah Ta'ala perintahkan. Hang pergilah di mana sekalipun, maka dia akan datang. Dia ada bersama-sama kita untuk mencatat amalan kita. Habis itu juga termasuk kita sebutkan tentang malaikat Israel yang mereka hang duduk di rumah mana, rumah batu ke rumah besi apa pun, dia akan datang malaikat tu. Ada orang sebut apa? Siapa bela anjing malaikat tak masuk rumah. Malaikat mana tak masuk rumah? Kalau malaikat Israel dia masuk. Orang yang kata bela anjing tak masuk, malaikat tak masuk tu, malaikat rahmat. Malaikat rahmat tak masuk. Tapi kalau malaikat Israel hang bela lah bapa anjing pun dia masuk. Anjing pun dia tarik nyawa lepas tu. Jadi maknanya bukanlah orang bela anjing, malaikat tak masuk. Selamat kita, malaikat tak mari. Ada. Jadi begitulah yang kita sebutkan di sini. Maknanya dalam ayat ini di dalam ayat ini diyakinkan bahawa ada kitab, ada catatan amalan setiap orang yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Ayat ini menolak faham kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahawa tidak ada malaikat-malaikat yang menulis amalan setiap orang. Itu mungkin Mu'tazilah mengatakan macam itu, tapi kita ahli sunnah wal jamaah meyakini ada malaikat yang mencatat amalan kita. Maka itu pun sudah cukup untuk kita merasakan takut, gerun, takwa kita. Sebab itu rukun iman kita kepada malaikat yang antaranya. Dan kita berhenti kat situ, dan firman Tuhan, wa basyiril ladzina amanu, insya-Allah.